Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberry sekalian. Video kita pada kali ini kembali menyentuh tentang isu yang terbaru berkenaan dengan meletakkan kalimah Allah dekat tapak kasut oleh sebuah syarikat kasut yang sekarang ini tengah bertular di sana sini. Dan sekarang ini benda itu dah masuk ke plot twist yang terbaru lah kalau nak ikutkan. Kita intro dulu. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti mana yang telah tular semalam dan telah pun saya ulas pada malam tadi, sebuah syarikat kasut iaitu syarikat Vans telah didakwa mengeluarkan sebuah kasut ataupun rekaan mereka yang secara asasnya ada macam satu logo yang seakan-akan kalimah Allah dekat tapak kasut mereka. Dan benda ini memang benar-benar tular lah. Tapi kali ini dia tak begitu sepakat orang Islam sebenarnya. Ada yang kata, oh memang nampak kalimah Allah. Ada yang kata, oh kami tak nampak pun. Benda ni macam biasalah logo itu ini dan sebagainya kan. Dan saya pun telah membuat satu poll sebenarnya, satu undian dekat komuniti YouTube saya. Dan daripada poll tersebut, setakat ini kurang dekat 3,000 lebih undian telah pun dikeluarkan. Lebih 79% beranggapan betapa mereka sebenarnya secara first impression memang nampak kalimah Allah itu ada dekat logo tersebut. Jadi secara asasnya tuan-tuan sekalian, macam saya katakan, kita tak boleh nak salahkan sesiapa kalau mereka ternampak tulisan seakan kalimah Allah dekat situ. Sebab yelah desainnya seperti itu kan. Dan kita juga tak boleh nak tiba-tiba kata orang yang ternampak tu sebagai munafik ke apa-apa ke. Sebab yelah mata orang lain-lain sebenarnya. Tetapi kalau majoriti pun nampak macam tu, memang agak pelik lah kalau ikutkan. Tapi tak apalah, belakang cerita. Dipendekkan ceritanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syarikat Vans tersebut telah mengeluarkan satu kenyataan melalui Facebook rasmi mereka di mana mereka telah meminta maaf kepada umat Islam atas desain logo kasut yang mereka katakan memang terdapat kekeliruan dan kecelaruan itu. Di mana mereka telah menjelaskan, nombor satunya mereka mengatakan bahawa mereka tidak ada niat untuk membuat satu logo yang seakan-akan menyerupai mana-mana kepercayaan ataupun agama sesiapa. Itu nombor satu mereka kata. Nombor duanya, desain itu sebenarnya desain tali kasut dan juga orang kata apa, bentuk kasut itu sendiri. Macam kasut tumit tinggi, lepas tu ada tali yang terjuntai ke atas tu, seperti mana gambar yang mereka tunjuk ini. Yang ketiganya, mereka mengatakan bahawa mereka akan menarik kembali kasut tersebut daripada pasaran serta akan memulangkan kembali duit kepada mereka yang telah membeli kasut tersebut yang berhasrat untuk memulangkan kembali kasut itu. Dan mereka juga berjanji tidak mahu dan tidak akan mengulanginya kembali. Dari satu segi tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya tak adalah nak kata macam, oh ini air mata bori, minta maaf dan sebagainya kan. Tak apalah, at least mereka minta maaf. Cumanya, satu persoalan. Kalau benda ini tidak tular, kalau benda ini tidak viral, adakah mereka ini akan sedar dan meminta maaf? Itu paling besar sekali. Sebab seolah-olahnya, nak kena tunggu satu benda itu viral, barulah orang kata apa, syarikat-syarikat yang melakukan benda yang onar ini, sama ada sengaja ataupun tidak, nak minta maaf, nak buat itu, ini dan sebagainya. Jadi macam tak apa kena. Itu yang telah dipertikaikan oleh ramai pihak. Diorang buat onar, diorang buat panggil pelik-pelik, tapi lepas tu bila kantoi, baru nak minta maaf, baru nak buat itu, baru buat ini sebagainya. Buat salah, kantoi, minta maaf, repeat. Buat salah, kantoi, minta maaf, repeat. Sampai bila masalahnya, betul tak? Yang keduanya, ini soalan yang telah saya tanyakan dalam video saya semalam dan saya akan tanyakan lagi sekali. Takkanlah tak ada QC? Takkanlah tak ada sesiapa pun yang check logo tersebut macam, macam semacamnya logo ni kan? Takkan nak release kod logo ni sebab benda tu boleh mengundang kontroversi dan sebagainya. Sebab yelah, syarikat Verse ini bukan syarikat luar negara. Dia syarikat tempatan, syarikat Malaysia. Dan secara asasnya, kita bukannya baru semalam dua tau yang kita dah bersama-sama berasimilasi antara berbagai kaum dan sebagainya kan. Kita dah bersama-sama dekat negara kita ini lebih dari 60 tahun masalahnya. Dan syarikat Verse ini pun bukan syarikat yang baru, orang kata apa, setahun jagung, bukan syarikat kecil anak. Syarikat tu dah besar, dah lama. Jadi takkanlah benda-benda yang sangat-sangat obvious, sangat-sangat basic seperti ini mereka boleh terlepas pandang. Jadi di situlah saya telah membangkitkan persoalan semalam. Adakah memang diorang ini terlepas pandang dalam bab QC berhubung isu logo itu? Ataupun memang tidak ada langsung orang-orang Melayu, orang-orang Islam yang akan jadi QC untuk menentukan sama ada produk ini boleh release atau tidak, logo ini boleh release atau tidak. Sebab sebab orang-orang Islam ini yang akan peka dengan agama mereka masing-masing. Jadi soalan saya semalam, adakah syarikat Vans ini
merupakan salah satu syarikat yang biasa kita dengar. Yang bila nak ambil pekerja dia, Mandarin speaking only, Chinese speaking only. Orang Cina saja boleh kerja kat situ dan sebagainya kan. Sehingga menyebabkan mereka ni tidak ada orang Islam, tidak ada orang Melayu yang bekerja kat syarikat tersebut, terutamanya dekat bahagian-bahagian yang vital, bahagian-bahagian yang penting untuk jadi QC ke, untuk jadi pemeriksa ke, ataupun untuk orang kata menjadi final tapisan ke apa-apa kan. Tak ada. Kerana itulah benda-benda macam ni boleh release macam tu dan akhirnya boleh mencetuskan satu kontroversi sebenarnya yang akhirnya akan menyusahkan semua pihak kalau nak ikutkan. Tetapi at the end of the day, yang paling penting sekarang ini tuan-tuan sekalian, syarikat Vans tersebut telah pun meminta maaf dan mereka telah mengakui bahawa memang terdapat kekeliruan serta kelemahan pada desain logo mereka tersebut. Jadi secara asasnya kepada mereka yang duk pelekeh, orang-orang Islam nampak benda kalimah Allah sebagainya, anda tak boleh pelekeh lah. Sebab syarikat itu sendiri dah nampak benda itu, mereka perakui dan sebagainya. Jadi, apa yang diutarakan oleh rakyat Malaysia yang nampak seakan-akan kalimah Allah dekat tapak kasut tersebut adalah satu benda yang berasas sama sekali. Dan secara asasnya, you tak bolehlah macam nak kata mereka ini fobia ke. Macam Zuna ni. Dia kata, fobia sangat dengan kalimah Allah. Kan, nampak itu baca kalimah Allah. Nampak itu kalimah Allah. Tapi Zuna ni pelik-pelik lah. Benda ni bukannya kecil anak tau masalahnya kan. Anda kata kalau orang tu nampak dan ramai nampak, majoriti nampak, maka anda nak kata apa? Saya tahulah Zunar ini merupakan orang kata apa, tegar madani. Saya tak nak kaitkan politik kat sini sebenarnya sebab ini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan sensitiviti umat Islam. Tapi saya tahu Zunar ini macam tegar madani. Jadi bila mereka yang tegar madani ini buat panggil macam ni, mempelikihkan apa yang umat Islam nampak sebagainya. Saya nak tanya juga pada Zunar ini, iman dia letak kat mana? Ke iman tu dah campak jauh semata-mata kerana apa? Kerana pertimbangan politik dan sebagainya. Janganlah macam tu. Dan saya perhatikan pun, kebanyakan mereka yang macam mempelikihkan umat Islam nampak kalimah Allah dan sebagainya, yang dok pilih sana, pilih sini, yang bermati-mati kata, tak ada. Kebanyakannya ialah orang-orang madani. Orang-orang yang orang kata apa, sama ada bukan, yang kita tak tahulah dia ni sokong kerajaan atau tidak, ataupun mungkin belah-belah pembangkang ke apa-apa ke, kebanyakan mereka nampak benda ini. Jadi inilah yang malang sebenarnya tuan-tuan sekalian. Sepatutnya lah hal-hal macam ni kita kena bersatu hati. Kita bukannya kata kita nak serang company tu sampai apa-apa semua. Kita tetap memerlukan penjelasan. Kita tetap memerlukan mereka ini orang kata apa, memberikan alasan mereka kenapa benda itu terjadi sebagainya. Macam video saya semalam. Saya cuba buat ulasan seadil mungkin. Saya tak boleh kata 100% itu kalimah Allah. Saya tak boleh kata 100% itu bukan kalimah Allah. Cuma pada pandangan mata saya, sekali imbas, first impression, nampak macam kalimah Allah. Tetapi saya bagi ruang kepada semua pihak tu menyiasat serta syarikat tersebut untuk memberikan penjelasan. Nampak tak? Itu penjelasan yang adil. Kita nampak, tapi kita tak terus serang, kita tak terus hentam sebagainya. Dia tak berapa sama macam isu kekemat yang jelas-jelas tulisan Allah itu baik Rumi atau Berjawi tertera dekat stoki tersebut. Itu memang tak ada apa-apalah. Yang itu kalau nak nafikan pun bodoh lah sebenarnya, tahu tak? Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. At the end of the day, benda-benda macam ini sebenarnya tidak sepatutnya berlaku. Sebab, yelah, kita pun dah biasa. Macam saya katakan tadi, kita dah hidup bersama-sama sekian lama tau. Jadi, adalah satu perkara yang tak patut sebenarnya dan malang sekali sekiranya kalau orang kata apa, kecelaruan seperti ini, benda-benda sensitiviti seperti ini dan macam-macam lagi, tiba-tiba orang kata apa, berterusan orang kata apa, melanda masyarakat dan sebagainya dan mencetuskan kontroversi itu, kontroversi itu, menyebabkan orang itu marah, menyebabkan orang ini marah dan sebagainya. Kita sepatutnya sudah lebih bijak dari ini. Kita sepatutnya sudah lebih cakna berbanding dengan ini. Tetapi at the end of the day, tuan-tuan sekalian, kita nak ucapkan tahniahlah kepada rakyat Malaysia, orang-orang Islam yang nampak perkara ini sebab sekurang-kurangnya mereka cakna. Mereka tidak fobia, cuma mereka cakna dan mereka tidak mahu agama mereka, nama Tuhan mereka diperkotak-katikkan. Seandainya kalaulah ada orang yang cuba untuk mempelikihkan pihak yang nampak macam, fobia sangat kau dengan tulisan kalimah Allah sebagainya, dan anda kena cakaplah dengan kaum Cina. Anda cakap dengan orang Cina, kau ni fobia sangat nombor 4. Sampai nombor, orang kata apa, nombor 4 pun kau tukar pada 3A. Kalau rumah tu ada rumah nombor 2, 4, 6, nombor 4 tu nombor 1 tak ada. Nombor 2 terus ke nombor 6. Dan yang paling kelakar sekali, tahun 2024 pun kau tukar jadi 2023A. Macam kelakar kan? Itu lagi teruk tuan-tuan sekalian. Tetapi kita tak gelakkan. Sebab kita faham itu adalah kepercayaan mereka. Keyword untuk kita bersatu padu dekat negara kita ini ialah kita saling hormat menghormati kepercayaan antara satu sama lain. Tetapi itulah, seandainya kalau ada yang tak kerti-kerti nak hormat, seandainya kalau masih lagi ada orang nak mempelikirkan kepercayaan orang lain serta menidakkan sensitiviti yang melanda sesatu masyarakat, maka kita bolehlah tanya soalan ini pada mereka. Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?